Assalamualaikum, saya Rabiatul Adawiyah binti Muhammad Hasman. Hadis an Anas radhiyallahu anhu qala sa'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil kabair qala al-isyraku billah wa uququ al-walidaini wa qatlu an-nafsi wa syahadatu az-zuri. Maksudnya, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anha, dia berkata, telah ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai dosa besar. Maka Nabi SAW menjawab, iaitu menyekutukan Allah dengan Tuhan lain, derhaka kepada kedua orang tua, membunuh manusia dan persaksian palsu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dosa besar dari sudut bahasa ialah al-kabair, yang berasal daripada perkataan akbar yang bermaksud besar. Manakala menurut istilah ulama, al-kabair ialah dosa-dosa besar yang wajib dijauhi seperti mensyirikkan Allah, sihir, membunuh, berzina, derhaka kepada orang tua, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari medan perang dan menuduh wanita suci itu berzina. Manakala Al-Rafi'i dalam Ash-Shah Al-Kabir berpendapat bahawa dosa besar ialah dosa yang mewajibkan hukuman had ke atasnya. Ada yang berpendapat bahawa dosa yang diiringi balas buruk kepada pelakunya berdasarkan dalil Al-Quran atau Sunnah. Baiklah, dosa besar yang pertama iaitu syirik. Syirik menurut Al-Zabidi dari segi bahasa ialah kufur. Manakala dari segi istilah oleh Syekh Abdul Rahman Al-Sa'di, syirik ialah menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala sekutu yang mana dia berdoa kepadanya sebagaimana dia berdoa kepada Allah, atau takut kepadanya, atau berharap kepadanya, atau dia mencintainya sebagaimana kecintaannya kepada Allah, atau dia melakukan kepadanya satu jenis daripada jenis-jenis ibadah. Syirik merupakan dosa besar yang terbesar. Bahkan terdapat banyak dalil Al-Quran dan Al-Hadis yang menyebutkan tentang dosa syirik yang menjelaskan pengharamannya di dalam Islam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 48, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'. Maksudnya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik mempersekutukannya dengan sesuatu apapun dan akan mengampunkan dosa yang lain dari itu bagi sesiapa yang dikehendakinya menurut aturan syariatnya. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya ia telah melakukan dosa yang besar. Manakala dalam riwayat Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, Akbarul kabair al-isyraka billah. Maksudnya, dosa besar yang paling besar adalah menyekutukan sesuatu kepada Allah. Dosa besar yang kedua adalah dosa derhaka kepada ibu bapa. Derhaka pada kedua ibu bapa merupakan dosa besar kedua selepas dosa syirik dan dosa derhaka yang selalu tidak pernah lepas dalam pembahasan khutbah agama dan sebagainya. Dalam hadis riwayat Al-Baihaqi meriwayatkan bahawa redha Allah terletak pada redha orang tua dan murka Allah juga terletak pada murka orang tua. Dalam hadis Rasulullah SAW di atas, memang selalu didengar kaum muslim yang isinya menjelaskan keagungan kedudukan ibu bapa dalam Islam. Akan tetapi, banyak ibu bapa yang sering berlebihan dalam memahami hadis tersebut, bahawa semua hal yang berlaku mengharuskan anak-anak tetap taat pada ibu bapa mereka, termasuk di dalam hal syariat Islam, sedangkan ibu bapa mereka yang berlaku salah. Pemahaman ini tentunya adalah pemahaman yang salah besar. Maksudnya, kalau ibu bapa kita menyuruh kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam, maka kita boleh mengingkarinya dan tidak jatuh hukum derhaka. Contohnya, kita sebagai umat Islam wajib solat 5 waktu sehari semalam. Tapi jika ibu bapa kita kata haram ataupun tidak wajib sembahyang, maka kita boleh melawan dan tidak jatuh hukum derhaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Hasha binti Haid Elias Ismail. رقم الطالبة 0688 Okey, insyaAllah hari ini Ana akan menjelaskan tentang persaksian kepalsuan. Maksud persaksian palsu adalah orang yang berdusta ketika diminta oleh hakim untuk menerangkan suatu kejadian yang diketahui sehubungan dengan keadilan terhadap seseorang. Kesaksian dalam suatu pengadilan sangat penting kerana sangat membantu hakim dalam memutuskan perkara yang sehingga keputusan yang adil dan hak orang-orang lain tidak terampas ataupun teranaya. Dengan demikian, orang yang bersaksi juga
secara palsu sesungguhnya telah merosakkan hak orang lain untuk mendapatkan keadilan. Orang yang bersaksi palsu diancam dengan kesaksian yang sangat pedih. Diriwayatkan juga daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Mahukah kalian aku beritahu tentang dosa yang paling besar?" Beliau mengulangi pertanyaannya tersebut sebanyak 3 kali. Lalu mereka menjawab, "Tentu ya Rasulullah, tentunya ya Rasulullah." Kemudian Nabi Muhammad bersabda, "Menyekutukan Allah dan derhaka kepada kedua orang tua." Kemudian beliau bangun dan melanjutkan sabdanya lagi, "Dan ingatlah, jangan kalian memberikan kesaksian palsu." Kerana hal tersebut, beliau terus membahas tentang kesaksian palsu tersebut sehingga kami melihat beliau tidak ingin berhenti membahasnya. Kata para sahabat, seperti yang dijelaskan lagi dalam kitab ringkasan Sahih Al-Bukhari tentang kisah kesaksian palsu. Itu sahaja, wallahu alam. Dosa besar yang keempat adalah dosa membunuh manusia. Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan membunuh manusia tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Pembunuhan secara sengaja akan diancam olehnya dengan neraka Jahannam. Hal ini sebagaimana yang disebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 93 yang bermaksud, "Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam. Ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya." Selain daripada itu, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah menghilangkan nyawa seseorang dari jasadnya dengan sengaja, sama ada kerana dendam, iri hati, fitnah atau alasan-alasan lain yang tidak dibenarkan dalam syariat. Akhir sekali, antara khulasah ataupun ibrah yang dapat diambil daripada pengajaran kisah ini, suatu perbuatan buruk atau tindakan yang melanggar syariat dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya secara berlebihan melibatkan agama, adalah perkara yang dilarang. Sebagai contoh, mensyirikkan Yang Maha Esa dilarang, derhaka kepada kedua ibu bapa, membuat persaksian palsu, membunuh sesama manusia, memakan riba, sihir, mengambil harta anak yatim dan sebagainya. Jadi itulah sahaja daripada kumpulan kami. Wallahu alam.